InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita dapat bertemu. Saya boleh dengar insya-Allah sebab saya tak boleh nak cakap kuat sangat. Terpaksa guna, alhamdulillah ada mic. Sebab gigi tak berapa sihat. Allah izin gigi sakit sikit. Jadi tadi dah pergi dentist. Baru habis daripada dentist, dah balik dah. Daripada dentist dia tampal, tapi rasanya ada lagi yang tak tertampal lagi. Sakit ni masih ada, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya mohon maaf kalau katakan suaranya tidak clear ataupun slow insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Taala diberikan kesempatan. Jadi pada hari ini sebenarnya saya ingin berkongsi dengan beberapa perkara berkenaan dengan perjalanan Taifah Mansurah, perjalanan kebangkitan Islam, tajdid. Dan dalam perjalanan ini kita tidak akan dihidangi dengan kapet merah, kapet kuning. Kita tak akan berjumpa dengan kesenangan, tetapi kita akan berhadapan dengan kesusahan. Jadi sebab itulah tabiat jalan untuk kita membina kekuatan dan kebangkitan ini, kita akan berhadapan dengan berbagai perkara yang berat, sebagai ujian, sebagai cubaan kepada kita semua. Dan di sinilah kita ingin merasakan bahawa sebenarnya segala ujian yang Allah berikan itu adalah untuk kebaikan setiap kita, setiap seorang. Jadi Allah takkan memberikan sesuatu kepada orang beriman, kepada orang Islam, melainkan semua itu baik belaka. Walaupun nampaknya macam tak baik, macam menakutkan, macam menyusahkan, macam mengancam, macam menyedihkan dan sebagainya lah. Tetapi insya-Allah semua yang kita hadapi itu adalah merupakan satu yang terbaik. Jadi mungkin kita yang dirasakan itulah berat pada jiwa. Jadi kita akan rasa berat ni pada jiwa. Tetapi sebab itulah kita melihat Allah menggambarkan kepada kita bila kita berhadapan dengan kesusahan, maka yang pertama sekali kita kena sabar dulu. Sabar. Bila kita boleh sabar tu, maka kita barulah boleh nak meningkatkan diri kita dengan kita solat. Ista'inu bisabri wassalah. Hendaklah kamu meminta pertolongan dengan kesabaran dan dengan solat. Jadi sabar itu adalah iman. Kenapa kita bersabar dalam segala perkara yang Allah uji pada kita ni? Kerana perkara itu adalah bersangkut paut dengan ujian iman. Allah menguji kita kadang dengan kesihatan, Allah uji kita kadang dengan harta, dengan benda, dengan ujian-ujian yang berbagai lah. Jadi Allah uji kita dengan berbagai-bagai ujian tadi. Jadi sebenarnya yang Allah nak uji adalah iman. Jadi sebab tu bila kita berhadapan dengan kesusahan, yang pertama sekali ialah sabar. Sabar.
Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi yang pertama sekali, kita kena sabar. Jadi bila kita berhadapan tabiat, jalan kebangkitan ini adalah jalan yang penuh dengan kesusahan. Dengan kesusahan. Dan kesusahan itu adalah merupakan perkara yang digambarkan sebagai, dia punya nombor satunya ialah sabar. Kenapa kita sabar? Sabar kerana kita ingin membuktikan kepada diri kita sendirilah. Allah dah tahu bahawa kita ini memang beriman pada Allah. Jadi kita nak sabar ni kerana itu memang tanda iman. Kita tidak akan boleh sabar kalau kita tidak ada iman. Jadi kita beriman. Jadi sebab tu iman itulah merupakan kita kata syarat asas. Apa maksud iman? Percaya pada Allah, yakin pada Allah. Itu maksud iman. Jadi bila kita susah ni, nombor satu sekali ialah sabar. Ista'inu bis sabri. Jadi bila Allah bagi kita kesusahan, jangan kita keluh kesah. Jadi sabar ni maknanya kita tidak keluh kesah, kita tidak gelisah, kita sentiasa merasa puas, merasa tenang bersama dengan qada dan qadar Allah. Kita merasa diri kita ini hanyalah hamba. Jadi kesusahan-kesusahan itu hanyalah merupakan satu yang sementara, insya-Allah. Jadi bila kita telah sabar dengan ujian, apa saja ujian, sebab memang tabiat jalan kebangkitan ni dia akan ada ujian fitnah besar fitnahnya, ujian pun besar. Jadi kita nak merasakan bahawa keperluan yang pertama sekali ialah sabar. Kenapa kita sabar? Kerana memang Allah SWT uji kita dan kita yakin semuanya daripada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah uji. Itu nombor satu. Jadi sabar ni maknanya kita tidak mengadu kepada yang lain. Kita mengadu pada Allah saja. Nombor satu, mengadu kepada Allah. Yang kedua, kita tidak keluh kesah. Tidak keluh kesah, itu sabar. Sabar ni maknanya kita istiqamah dengan amal soleh, kita istiqamah. Sabar ni maknanya kita jauhkan diri daripada maksiat, nafsu dan sebagainya. Jadi sabar ni nombor satu lah. Jadi sabar ni dia ada tiga yang besar. Yang pertama, sabar dalam beramal, istiqamah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, dalam kita nak melawan nafsu, mujahadah. Dan ketiga, sabar untuk qada qadar, ketika kita berhadapan dengan kesusahan, kepayahan, maka kita nak kena sabar. Jadi sabar. Kemudian bila kita dah sabar tu, maka kita nak meningkatkan diri kita. Akibat daripada ujian itu sebenarnya adalah peningkatan. Jadi Allah bagi uji supaya kita meningkat, bukan Allah uji untuk jatuhkan kita. Allah uji nak tingkatkan kita. Bila Allah nak meningkatkan kita, maka kita pun solat. Ista'inu bis sabri was salat. Solat minta kekuatan. Solat minta kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah aku sembah, aku mengabdikan diri, ya Allah. Dan hanya kepada Engkau lah, ya Allah, aku minta pertolongan. Jadi minta pertolongan ni maknanya kita nak minta kekuatan lah. Jadi bila kita nak berubudiah pada Allah, kita minta kekuatan. Yang pertama kekuatan supaya kita boleh mengamalkan apa yang Allah perintah, menjauhkan apa yang Allah larang. Kemudian kekuatan untuk kita istiqamah, untuk kita meningkat. Yang pertama. Jadi perkara yang kita nak kena rasa sini, sabar tu maknanya iman, yakin. Kemudian lepas tu kita nak meningkat, kena solat. Kena solat maknanya kita solat ni dalam arti kata, dalam bahasa syariat, solat ni doa. Dalam syariat, solat ni maknanya doa. Secara umum lah. Kemudian dalam bahasa tarikat, solat ni maknanya mengingat Allah. Zikri, aqimis solat dari zikri, hati yang ingat Allah. Dalam bahasa hakikat, solat itu bermakna kita merasai sifat-sifat Allah, merasai kewujudan Allah, tak ada yang lain melainkan Allah Ta'ala. Merasai sifat Allah, merasai kebesaran Allah, itu maknanya hakikat. Setiap satulah sifat Allah, af'al Allah, sifat Allah, nama Allah, dan zat Allah. Ini hakikat. Makrifat pula ialah apabila kita telah mula mengosongkan diri kita ini daripada makhluk, mengosongkan diri kita ini daripada makhluk, kita sampai kepada fana, disebut binasa makhluk itu, sampai kepada baqa, maknanya kita kekal bersama dengan sifat Allah tadi. Kita dah tak ada, itu maknanya makrifat. Itu salat dalam konteks makrifat, itu maknanya
solat yang kita telah kita telah merasai bahawa segala-galanya itu adalah hanya Allah sahaja. Jadi ini makrifat. Kalau solat dari sudut hakikat tadi sebenarnya ialah kita ingin mi'raj kepada Allah. Mi'raj maknanya kita naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara umumlah. Jadi bila kata ista'inu bisabri wassalah, kamu dirikanlah solat. Sabar dan solat tadi. Maka solat ni maknanya yang pertama sekali ialah kita nak kena rasa tadi kan, bahawa kita ni sebenarnya nak minta ke Allah. Doa, as-solat tu ad-doa. Jadi solat tu doa. Jadi kita minta ke Allah, kita rendahkan diri kita tawaduk dengan Allah, tadaruk dengan Allah. Kemudian lepas tu kita pun mintalah. Kemudian dari sudut tarikat tu pula kita kan mengingati Allah. Maknanya tidak ada solat melainkan adanya hudurul qalb, hati yang hadir, hati yang mengingati Allah. Wa aqimis solata li zikri. Kemudian selepas tu dia akan merasai mi'raj kepada Allah. Hakikat ni maknanya sebenarnya kita bukan ada di dunia, sebenarnya kita bukan ada di depan kiri kanan kita semua tu sebenarnya adalah merupakan makhluk. Hakikatnya kita nak mi'raj kepada kita nak naik menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu hakikat. Solat tu hakikatnya mi'raj, naik kepada Allah. Dan makrifat ni pula ialah bila kita telah benar-benar boleh melaksanakan satu perasaan fana. Maksudnya kita ni nak rasa bahawa segala-galanya itu yang ada hanyalah Allah. Ini secara umum lah. Secara detail mungkin kita akan bincang kemudian. Tapi nak sebut bahawa tabiat jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan jihad, jalan ta'ifah mansurah, jalan tajdid ialah merupakan tabiatnya ialah ujian. Jalan ini penuh dengan ujian dan cubaan. Dan ujian itu akan dirasa berat oleh nafsu, jiwa. Jadi yang iman tadi dia tak rasa berat. Iman tu dia akan rasa manis. Dia rasa manis. Tapi nafsu dia rasa berat. Ujian tu lah. Jadi macam-macam yang kita hadapi hari ini berat. Ada kala kita diuji dengan kesihatan. Ada kala kita diuji dengan serangan-serangan. Pelbagai perkara lah yang berlaku dalam hidup kita ni. Sama ada serangan tu dalam bentuk fizikal, ataupun serangan tu dalam bentuk spiritual, ataupun serangan tu dalam bentuk mental. Jadi semua aspek serangan lah. Jadi untuk kita berhadapan dengan tabiat jalan menuju kebangkitan ini, kita kena sentiasa mengingatkan diri kita supaya bersabar. Bersabar kerana tabiat ini tabiat jalan ini sangat penuh dengan ujian. Dan apakah di hujung daripada kesabaran tadi? Di hujung daripada kesabaran tadi ialah kita mendapat redha Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Redha Allah yang paling besar sekali. Jadi hujung sabar, hujung solat, hujung perjalanan kita ni bukanlah maknanya kita nak menang. Menang tu Allah bagi. Bukanlah kata kita nak dapat harta, ataupun bukanlah nak kata kita ni mati syahid. Jadi itu semua tu Allah bagi. Kalau kita betul, ikhlas, kita berjuang, Allah akan bagi. Cumanya yang hujung pada jalan tabiat kebangkitan yang kita nak faham sini, hujungnya adalah redha Allah. Hujungnya redha Allah. Bila redha Allah maknanya itu kemuncak lah. Kemuncak lah kan. Wa ridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Jadi redha Allah. Jadi bila Allah redha tadi, maka Allah akan hadiahkan, ganjarkan, berikan, anugerahkan kepada mereka yang Allah redha tadi ialah syurganya. Jadi syurganya itulah merupakan tempat tinggal yang paling akhir lah kepada seorang yang mendapat redha Allah. Dan syurga ni pula di dalamnya tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasai oleh hati ataupun terlintas dalam fikiran. Kenapa? Kerana syurga itu luar biasa. Kalau saya nak cerita dari sudut sains, syurga ni macam kita sekarang ni duduk kat dunia ni ada 4 dimensi. Kan? X, Y dan Z itu volume, isi padu, dan kemudian yang ketiga, yang keempat ialah masa bergerak. Kita boleh bergerak ke depan ni. Tak boleh bergerak ke belakang. Ini 4 dimensi. Kemudian untuk kita berada di dalam keadaan gitu, maka kita kena melihat bagaimana keadaan kita ni sebenarnya ialah dalam keadaan yang tidak sama dimensi dengan yang dalam syurga. So dalam syurga tu tak sama dimensinya dengan
apa yang ada di dunia ni. Jadi sebab tu kita kata tak pernah dilihat lah, sebab orang yang duduk di dimensi yang keempat ni, ada 4 dimensi kita lah sekarang ni, dan kita tak boleh tengok dimensi kelima, tak boleh, tak sama. Dimensi 5 sama tak sama. Dimensi 3 boleh tengok, dimensi 2 boleh tengok, dimensi 1 boleh tengok, tapi dimensi atas tak boleh. Jadi syurga ni bukan dimensi 4 macam kita ni. Contoh, kalau dimensi 5 kan, dia bukan saja ada masa, dia boleh pergi depan, pergi belakang. Dia boleh pergi depan, belakang. Dia boleh dimensi 6 contohnya, sama peringkat, dia boleh berada di banyak tempat dalam satu masa. Contoh. Jadi syurga tu, sebab tu syurga tu dia ada sampai 70 bidadari lah dia kata. Isterinya ramai, suaminya, nikmatnya banyak kan, luas tempatnya. Yang paling rendah pun martabat syurga ni ialah digambarkan 5 kali daripada kehebatan raja yang paling hebat di dunia ni. 5 kali dunia lah kan. Jadi macam mana nak buat macam-macam benda tu kan. Jadi dia bukan 4 dimensi. Kita jangan bayangkan syurga macam mana dunia. Syurga ni dia bukan 4 dimensi. Berapa dimensi? Wallahualam. Nanti kita akan bincang apa satu kemudian. Tapi nak sebut, sebab tu Nabi kita pun tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terfikir oleh akal fikiran. Sebab kita bukan berada di dimensi dunia. Dimensi dunia. Sebab tu contohnya di akhirat nanti tidak ada cemburu. Kalau di dunia ni orang yang berpoligami ni dia ada cemburu contohnya kan. Isteri yang pertama cemburu kat isteri yang kedua. Dia nak kalau boleh dia je kan. Kalau boleh yang kedua pula dia nak dia je sama-sama kan. Nak suami seorang kan. Tapi dalam syurga tidak ada cemburu. Kenapa tidak ada cemburu? Kerana di sana dia ada dimensi yang lain. Dimensi lain maknanya dia boleh berada di beberapa tempat serentak kan. Contohnya dia boleh berada di Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa contohnya, ikutlah siapa kan. Dia boleh temankan isteri dia tu kan. Isteri-isteri lah maknanya kan. Contoh. Serentak. Seolah-olah macam tak ada pergi tempat lain. Bersama sentiasa. Macam mana nak fikir, macam mana kita nak bayangkan, tak boleh bayang sebab kita dimensi 4 dimensi je. Jadi sebab tu Allah akan bagi sesuatu yang luar biasa, iaitu redha Allah ni. Dia akan dianugerahkan syurga Allah ni luar biasa. Jadi sebab itulah apa sahaja yang kita hadapi di dunia ni, walaupun perkara yang kita hadapi tu perkara yang nampak macam susah, sakit, ni gigi, sakit gigi ni sakit gigi, Allah izin dah ditampal, tapi rasanya ada lubang lain agaknya yang tak ditampal lagi, ataupun macam mana ke, Wallahualam. Jadi maknanya ada yang diuji dengan harta dan sebagainya. Jadi sebab tu kita nak kena sentiasa menghadapi segala ujian, terutama di atas jalan dakwah ini dengan sabar, sabar. Jadi kena sabar. Jadi yang dikatakan sakit itulah ujian, yang dikatakan senang itulah ujian, yang dikatakan cemburu tadi ujian, yang dikatakan marah ujian, dikatakan suka ujian. Jadi semua itu bukan ujian. Ujian yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk kita sama-sama melaksanakan perjuangan. Jadi dunia ni tempat ujian. Jadi kita kena redha lah, kena sabar, solat, redha kepada Allah. Jadi untuk itu saya ingin sama-sama mengajak kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan satu nasihatnya kepada kita. Dia kata apa? Huffatil jannah. Huffatil jannah bil makarih. Huffatil jannah bil makarih. Iaitu sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, sesuatu yang kita tak suka. Sesuatu yang nafsu tak suka. Makarih ni benda yang kita tak suka. Jadi maknanya al-jannah huffatil jannah bil makarih. Maknanya nak dapatkan redha Allah, nak dapatkan syurga Allah, nak dapatkan sesuatu yang Allah suka, yang berbagi anugerah pada kita, maka dia penuh dengan al-makarih. Makarih ni apa? Benda yang dibenci oleh nafsu. Jadi sebab itu disebutkan ujian. Dan di sini kita lihat bahawa perkara inilah yang telah dihadapi oleh para rasul, yang dihadapi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihadapi oleh sekalian yang ada, sehingga menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan yang
dalam keadaan sentiasa meningkat. Sentiasa meningkat. Jadi bukanlah ujian itu supaya kita ni lemah, supaya kita ni lagi lara, lagi jauh. Tapi ujian itu sebenarnya nak meningkatkan diri kita. Contohnya kita suka sangat pada duit. Maka Allah uji kita dengan duit. Allah uji kita dengan mungkin keuangan. Kita suka sangat dengan dunia. Allah uji kita dengan dunia. Kita sayang sangat kat suami. Allah uji dengan suami. Kita sayang sangat dengan isteri. Allah uji dengan isteri. Kita sayang kepada anak. Allah uji dengan anak. Jadi macam-macam ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Di mana setiap persimpangan jalan kita bila masuk ke dalam ujian-ujian tersebut, maka hendaklah kita as-sabru, kita sabar, dan as-salah, as-sabar dan salah. Jadi kenapa sabar? Sebab yakin kita pada Allah, iman. Yakin pada Allah. Sebab aku ni hamba, yang jadikan aku ni Allah, Tuhan, Rabb, Ilah. Aku ini hamba, yang menentukan qada dan qadar itulah Allah. Jadi kita sabar. Yakin dengan Allah. Sabar pada Allah tadi. Bukan kita tak gelisah dan sebagainya. Kita sabar, kita tahan. Kita tahan. Kemudian untuk meningkat, kita kena solat. Solat ni digambarkan jadi bahawa solat itu adalah merupakan doa. Doa. Kita kena doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Fatihah. Jadi di sini kita lihat bagaimana keadaan kita berada di atas jalan ini. Kemudian Allah gambarkan pula di dalam ayatnya, antaranya am hasibatum an tadkhulunal jannah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra' wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah an mata nasrullah. Ala inna nasrullah an qarib. Jadi sebut kat sini, apakah kamu menyangka, kamu mengira bahawa kamu akan masuk dalam syurga padahal belum datang lagi kepada kamu ujian, cobaan sebagaimana yang telah didatangkan oleh Allah kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka itu telah ditimpa malapetaka, ujian, kesengsaraan serta digoncang, wazul zilu, digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang beriman yang bersama dengan Rasul tadi, mata nasrullah, mata nasrullah, bilalah nak datang pertolongan Allah ni. Maka Allah gambarkan di sini, ala inna nasra qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi sini kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku. Sebab itulah kita akan menyaksikan hasil daripada perjuangan itu. Kita akan berhadapan dengan berbagai raja yang zalim, musuh, kafiri, musyrikin dan sebagainya. Baik. Jadi untuk kita memahami akan tabiat, setelah kita memahami bahawa tabiat itu merupakan tabiat jalan yang merupakan satu perkara yang ada penuh dengan ujian, kan? Maka dengan sabar, dengan kita berada di dalam keadaan solat, dan yang ketiga ialah kita bersama-sama dengan jamaah. Jamaahnya pun sahabat, ukhuwah. Ukhuwah ni salah satu juga perkara yang akan membantu kita berhadapan dengan masalah. Jadi ukhuwahnya apa? Ukhuwah ni lah ikatan hati yang diasaskan tadi, ikatan tadi dengan akidah. Atau ukhuwah, ikatan yang diasaskan akidah, yang mana daripada ikatan itu timbullah ta'awun, tolong menolong, at-ta'awun, tolong menolong, at-takmil wal istikmal, lengkap melengkapi, nasihat menasihati dan sebagainya, dalam rangka untuk menghadapi segala bentuk qada dan qadar yang Allah tentukan, menuju kepada redha Allah. Jadi maknanya inilah perkara yang kita nak kena rasa, bahawa untuk nak ni kena ada juga sahabat, kena ada juga, dan ada juga kita kata orang yang bersama-sama dengan kita. Baik, melihat kepada tabiat itu, maka saya nak sentuh sikitlah. Baru-baru ni kita melihat dan mendengar tentang isu stalking, yang telah diletakkan nama Allah alif lam lam ha ataupun ALLAH Allah, perkataan nama Allah yang telah menimbulkan kontroversi, yang telah menimbulkan kemarahan. Jadi saya sebenarnya memang merasakan itulah sebenarnya yang nak kita
yang nak kena kita faham, iaitu bahawa sebenarnya setiap yang berlaku itu, sekiranya perkara itu besar, maka dia tidak akan berlaku tanpa ada di belakangnya perancangan. Tanpa ada di belakangnya perancangan. Jadi maknanya kalau perkara itu tak sengaja, kan, tak sengaja, maka dia akan jadi kecil dan kemudian dia akan jadi terputus. Tapi sekarang ni dia bukan tak sengaja, dia merupakan satu yang sengaja. Jadi sebab itulah kita lihat sini, macam mana kita tahu ini satu perancangan? Kerana memang kita lihat, kalau kita melihat dengan lebih teliti, dan apakah sebenarnya natijah apa namanya, apa yang kita gambarkan tadi, natijah dari sudut kekuatan serangan yang digambarkan tadi. Dan natijahnya daripada kita kata peristiwa yang berlaku, apakah hasil? Maka kita akan dapati antara perkara yang besar yang berlaku sekiranya perkara ini berterusan, ialah akan berlaku perbezaan pandangan, perselisihan, akhirnya akan berlaku perpecahan. Jadi memang dia nak suruh kita marah, kan, begitu. Jadi sebab itulah, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak belajar lah, nak melihat bila berlaku suatu perkara tu, kita nak melihat dengan kacamata basirah, kacamata iman, kacamata Islam. Kita nak melihat dengan kita memahami akan nombor satu, akan pertembungan antara al-haq dan batil. Jadi pertembungan antara al-haq dan batil inilah merupakan the essence of segala bentuk pertembungan itu, event itu. The essence tu ada pertembungan antara al-haq dan batil. Maknanya di situ ada baik, di situ ada buruk. Buruk ni maknanya jahat ni, maknanya iblis dan kuncunya, dan itu ada Islam, iman dan sekutu-sekutunya. Dan sebab itulah kita melihat daripada akal kita boleh berfikir dan bijaksana, kita boleh berfikir, kita akan dapati bahawa setiap zaman, terutamanya zaman sekarang ini, kita pasti kita tahu bahawa Islamlah sebenarnya menjadi sasaran. Dia bukan sasarannya itu orang-orang yang lain daripada Islam, kerana yang lain daripada Islam ni tidak diserang, dia lalai, dia leka, dia lemah. Tapi yang kuat ni Islam. Tambahan lagi, ketika nak tajdid, ketika nak terbenanya kekuatan kebangkitan ni, maka Islam adalah menjadi sasaran. Jadi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitar kita, terutamanya di kebelakangan, tak tengok jauh lah, tengok yang dekat-dekat saja ni, kita dapati peristiwa yang kita dengar, peristiwa yang kita lihat, peristiwa yang kita tahu, kita dapati bahawa Islam adalah sasaran. Islam adalah sasaran. Seperti nampaknya kita lihat dulu mungkin beza pandangan. Selepas tu kita tengok dah mula berselisihan, bertikai, berlakunya perdebatan, akhirnya berlakunya pergaduhan. Jadi siapa sebenarnya yang mereka sasarkan? Sebenarnya adalah Islam. Sebab tu kita lihat perbezaan pandangan yang sepatutnya menjadi sumber kepada murunah, flexibility dalam Islam, menjadi sesuatu yang menghancurkan Islam. Padahal perbezaan pandangan ni, khilafiyah ni, ataupun kita kata perkara yang khilafiyah, yang berbeza pandangan itu, sepatutnya dia membinakan satu kekuatan dan flexibility, murunah di dalam fatwa dan sebagainya. Tetapi jadi perbezaan pandangan ni jadi macam bergaduh pula. Jadi ini yang kita nak rasa, bagaimana sesungguhnya mereka sebenarnya bukan hanya nak sekadar melakukan perbezaan, merancang untuk berbeza pandangan, tapi mereka merancang untuk berpecah. Sebab kebangkitan ini, tajdid di akhir zaman ini, musuh, senjata nombor satu untuk menghalang daripada kebangkitan dan tajdid di akhir zaman ini adalah perpecahan. Itu senjata dia. Jadi musuh menggunakan senjata supaya kita berpecah. Dia mula dengan perselisihan ataupun beza pandangan. Dia mula kat situ. Beza pandangan, sedang beza pandangan ni memang fitrah. Tak ada orang yang ada satu je pandangan dia. Semua orang sama je pandangan. Sebab kalau semua orang sama pandangan, itu dah kira programming dah jadi robot. Jadi sekarang ni berbeza pandangan ni memang fitrah. Ada orang suka baju warna biru,
ada orang suka baju warna hijau, ada orang suka baju warna coklat, ada orang macam-macam. Jadi beza pandangan ni adalah satu fitrah. Dia mengikut kecenderungan seseorang, ilmu seseorang, bagaimana dia dibesarkan, dididik dan sebagainya. Tetapi perbezaan yang fitrah itu telah dirancang supaya berlakunya perselisihan. Perselisihan. Dan dirancang supaya berlakunya pertikaian, perdebatan. Ini semua dirancang. Dirancang supaya berlaku pertikaian, perdebatan dan akhirnya pergaduhan. Dan akhirnya menyebabkan perpecahan. Dan akhirnya tajdid tak berlaku. Tidak berlaku tajdid. Akhirnya tak berlaku kebangkitan sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ini semua adalah merupakan strategi yang pertama untuk menghancurkan Islam. Sebenarnya bukan menghancurkan Islam sahaja, tetapi dia nak menghancurkan kebangkitan Islam. Dia nak menghancurkan tajdid Islam. Di satu abad 20 senjatanya apa? Iaitu perpecahan. Jadi perpecahan ini merupakan satu senjata. Jadi perancangannya adalah supaya dia mengadu domba sesama kita. Mengadu domba sama kita yang berakhir dengan kekhilafan tadi ataupun berakhir dengan perbezaan tadi, khilaf, menjadi satu pergaduhan. Dan di sinilah kita lihat bagaimana Khalifah Osmaniyah dihancurkan. Jadi Khalifah Osmaniyah dihancurkan salah satunya dengan menggunakan kaedah perpecahan. Dipecahkan umat Islam dengan ini, kumpulan ni dengan ni, kumpulan tu dengan ini kan dan sebagainya. Menyebabkan bila berlaku perpecahan di kalangan umat Islam itu, yang mana mereka akhirnya saling bertentangan dan akhirnya mereka pun berbunuhan sama sendiri, berzaliman sama sendiri, akhirnya membawa kepada kehancuran Khalifah Islam. Jadi pada kali ini mereka bukan menggalakkan perpecahan untuk kita menjatuhkan khalifah. Khalifah dah jatuh. Sekarang ni mereka menggalakkan perpecahan untuk menghalang kebangkitan Islam, menghalang tajdid Islam. Jadi sebab tu berbagai cara kita akan tengok. Kita akan ambil isu salah satunya Stoken. Stoken ada nama Allah tadi. Dan inilah yang telah ditulis oleh ramai orang tentang musuh-musuh Islam. Contohnya Lawrence di Arabia, T.E. Lawrence pun telah menulis dalam satu buku Seven Pillars of Wisdom, tujuh asas-asas kebijaksanaan. Yang mana buku ini telah menjadi satu yang telah dirujuk, dijadikan analisa oleh ramai orang sebab dia ini telah berjaya menjatuhkan khalifah dengan mengadakan perpecahan. Jadi propaganda. Jadi propaganda yang ialah untuk memecah belahkan kita. Jadi kita memanglah kita rasa aku betul, dia salah, aku betul, dia salah. Tapi sebenarnya rupanya itulah propaganda perpecahan daripada musuh. Contohnya kita lihat antaranya yang dicanangkan ialah mereka melaksanakan ajaran-ajaran baru sepertinya Ahmadiyah, Qadiani. Hanya propaganda itu telah disuburkan oleh British di kawasan India, di kawasan sekitarnya. Kemudian ajaran Bahaiyah ni lah di mana dipelopori ataupun disuburkan di Mesir contohnya, dan kawasan-kawasan di wilayah-wilayah Asia Tenggara, contoh Bahaiyah. Dan kemudian juga satu lagi ajaran, maaf saya sebut sini, Wahabiyah. Jadi Wahabiyah ni dia bukan satu gerakan jamaah, dia bukan jamaah Wahabi ni. Sebab tu dia kata, saya bukan orang Wahabi, saya tak ikut pun Wahabi. Dia kata Ibn Taymiyah pun dia kata bukan Wahabi. Ibn Taymiyah ni lebih awal daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bukan masuk Wahabiyah ni dia jamaah Wahabi, bukan, dia tak ada jamaah Wahabi ni. Tapi perangai, cara bagaimana untuk nak menonjolkan perbezaan pandangan, menonjolkan perselisihan, menonjolkan pertikaian, perdebatan, akhirnya membawa kepada perpecahan. Jadi itu yang digambarkan doktor ataupun kita kata Syekh Ramadan Al-Buti. Dia menggambarkan Wahabiyah itu bukanlah sebagainya satu jamaah macam jamaah contohnya jamaah
apa ni, apalah yang ada dekat dunia, ABIM ke apa ke kan contohnya. Kan. Jadi tetapi Wahabiah ni adalah merupakan satu fahaman, satu gerakan, satu perangai, satu budaya, satu cara yang mana dia suka kan menganalisa benda yang di mana kat situ ada perbezaan pandangan. Walaupun dia kata itulah pandangan yang betul dan sebagainya, tapi orang lain pun ada pandangan juga kan. Dan dia berkeras dengan pandangan dia. Kan? Dengan menggunakan alasan-alasan disebut sebagai salafus salih, nak ikut salafus salih. Dia kata ikut salafus salih, kan, tak boleh bermazhab contoh. Sedangkan kan, mazhab tu daripada salafus salih, Imam Syafi'i termasuk salafus salih contoh. Jadi di sini kita lihat pihak musuh akan menghancurkan kita dengan banyak perbezaan-perbezaan, akhirnya membawa kepada kita kata kepada perpecahan. Perpecahan inilah yang dia nak. Sebab tu kita hari ni kita kena tengok bagaimana mereka ni merancang untuk memecah belahkan kita, insya-Allah. Dan sebab itulah kita lihat bagaimana keadaan strategi-strategi yang disebut tadi. Jadi antara yang digambarkan oleh T.A. Lawrence dalam Seven Pillars of Wisdom, dan dia berkata memecahkan. Dia menggunakan tokoh-tokoh yang ada dalam orang Islam sendiri untuk berselisih faham, berbeza pandangan ataupun berkeras dengan Khalifah Osmaniyah pada masa itu contoh. Jadi antara perkara yang berlaku sekarang ini contohnya, saya nak mengambil satu sikap kita melihat secara makro. Contohnya peristiwa Stokin yang diletakkan nama Allah padanya. Ini nampak memang sangat menghina. Memang menghina. Saya pun rasa macam mana dia boleh macam dia bukan tak sengaja, sengaja. Jadi apabila dia buat macam itu, maka sudah tentulah orang Islam akan marah, orang Melayu akan marah. Kan ulama-ulama semua pakai komen, bukan ulama orang biasa-biasa pun pakai komen. Jadi orang yang tak komen tu memang dia tak sensitif lah kan. Jadi kita pun rasa, tapi yang lebih penting di sini bukan hanya komen dan marah sampai mengatakan kami sanggup mati kerana nak mempertahankan nama Allah yang mulia diletakkan di Stokin. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan ma qadarallaha haqqa qadrih, mereka tidak meletakkan Allah pada tempat yang sepatutnya sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan tadi. Bukan kikimat aja, kita pun sama, orang Islam sendiri. Apabila Allah perintahkan buat sesuatu, kita letakkan perintah Allah, ayat Allah tu di belakang kita, di punggung kita. Kita letakkan di bawah kaki kita. Allah perintah suruh jauhkan riba, kita ambil riba. Allah perintahkan supaya jauhkan sekular, kita menjunjung sekular, perintah sekular. Allah perintahkan hanya mengambil Islam, Al-Quran dan hadis sebagai nilai. Kita mengambil nilai barat, liberal. Jadi banyak benda yang sebenarnya dalam hidup kita ni yang kita sendiri meletakkan, kita menghina Al-Quran dan Sunnah dengan cara tak lain, menghina Allah. Kita mensyirikkan Allah. Kita melaksanakan perkara-perkara yang Allah larang dalam hidup kita. Jadi jangan nak tengok yang kat Stokin tu memang salah lah, confirm salah kan. Jadi sebab tu kalau kita kata menghina ni bukan hanya orang yang bukan Islam saja yang menghina, tetapi orang Islam sendiri menghina Allah. Jadi apa solusinya di sini kan? Solusinya ialah kita jangan berpecah sama kita. Ada satu kumpulan yang dia boleh memaafkan, dia kata tak apalah, dia orang ni bukan tahu, orang Cina yang tak tahu Islam semua, dia tulis nama Allah kan, sebagainya ya. Itu kan, kita tak boleh cakap dia tak tahu, tapi nak sebut sini dia kata dia tak tahulah. Jadi orang Islam ni dia boleh terima. Tak apa, kita kena maafkan lah, orang Islam maafkan contoh. Jadi orang ada setengah pula dia berkeras. Nak gini kan. Okey, saya nak bagi satu contoh. Kalau berlaku benda ni, maka memang perkara ini dirancang. Contoh. Provokasi adalah merupakan salah satu daripada strategi musuh. Apa maksud provokasi ni? Ialah kita, seseorang itu melaksanakan sesuatu yang menimbulkan suasana kemarahan, suasana tidak stabil perasaan, suasana perasaan yang gusar, gelisah, takut, terancam dan sebagainya. Itu provokasi. Jadi melakukan provokasi ini sebenarnya adalah merupakan salah satu strategi. Apa maksud provokasi ini? Dia nak membuat satu provokasi sehingga menimbulkan kemarahan
emosi yang tidak stabil. Sehingga mengakibatkan berlaku tindakan-tindakan yang berdasarkan kepada perasaan semata-mata. Tidak mengikut akal, tidak mengikut syarak, tidak mengikut undang-undang dan sebagainya. Jadi tujuan provokasi itu sebenarnya ialah untuk memecah belahkan kita. Jadi ini kita kena faham. Jadi sebab itulah tidak mustahil selepas ni, tidak mustahil tiba-tiba berlaku pula kan masjid kena bakar. Macam mana sebelum ni pernah berlaku kan, masjid dilemparkan dengan kepala babi. Kepala khinzir tu dilemparkan dengan darahnya, disiram kat masjid. Pernah berlaku satu ketika dulu kan. Jadi kita lihat kan, akan berlaku lagi provokasi-provokasi yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang kita tak nak cakap lah siapa, iaitu mereka yang akan menyebabkan orang Islam marah. Bila orang Islam marah, maka emosi akan ke depan. Bila emosi ke depan, cakap berapi-rapi sebagainya, akhirnya tindakan tu berasaskan emosi. Berasaskan nafsu. Berasaskan nafsu. Jadi bila berasaskan nafsu ni, maka terhalanglah perpaduan, penyatuan. Terhalang. Maka yang akan adalah perpecahan dan akhirnya tajrid tidak boleh terlaksana. Kebangkitan tidak boleh terlaksana. Itu nombor satu. Jadi sebab tu kita lihat di sini, kan, kita marah. Memang kita marah. Saya marah sebenarnya. Saya tengok macam mana dia boleh buat macam ni. Ini memang sengaja. Ini bukan saya tak tahu ke, saya tak. Bukan. Ini sengaja. Dan sebab tu Tuanku Agung, Sultan Johor, Tuanku Agung, Sultan Ibrahim, menyatakan bahawa orang yang berkenaan mesti diberikan hukuman. Saya setuju. Mesti ada hukuman. Kena bagi hukuman. Kalau tidak, kita akan berada dalam keadaan yang kita katakan sebenarnya kan, tak apa. Sampai bila nak tak apa? Buat salah benda yang memecah belahkan kita pun kita kata tak apa. Kena hukum. Kekemat kena hukum. Kan? Dia kena bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Itu memang saya setuju sangat. Saya setuju sangat. TMJ acting Sultan Johor Sekampung katakan perlu ada tindakan tegas. Saya setuju. Ustaz-ustaz pun bantai habis. Saya setuju. Tetapi yang kita nak kena berhati-hati, jangan sampai provokasi-provokasi yang dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu, saya buatnya quote and quote tertentu ni, menyebabkan kita berpecah. Jangan sampai kita berpecah. Kita setuju, tapi maknanya ada pula pandangan, contoh di kalangan NGO ke, di kalangan orang biasa-biasa yang bukan NGO, individu kata, kita kena pecahkan kedai kekemat, contoh. Kita kena bakar dia, contoh. Jadi sebenarnya ini adalah tindakan-tindakan, ialah marah, kita marah, tapi tindakan yang akan menyebabkan kan berlaku kan perpecahan. Tentu akan ada yang membangkang, melawan dan sebagainya. Kita kena boykot, contohnya, boykot. Boykot ni mungkin satu benda yang ringan lah. Jadi dia tidak menyalahi undang-undang. Kita menunjukkan, boleh boykot, saya setuju boykot, tapi apabila kita melakukan sesuatu dengan emosi dan melakukan sesuatu yang tidak berikut syarak, kaedah Al-Quran dan Hadis, dan tidak mengikut undang-undang yang ada dalam negara kita ni, contohnya undang-undang yang mana undang-undang itu perlu dihormati, undang-undang yang baiklah kan, perlu dihormati tadi, maka di situlah akan berlaku perpecahan. Dan sebenarnya itulah yang mereka sasarkan, perpecahan di kalangan umat Islam dengan isu-isu provokasi yang ada. Sehingga akhirnya menyebabkan kebangkitan umat yang sepatutnya dalam keadaan penyatuan, kesatuan tadi, kebangkitan tajdid dalam keadaan yang bersatu tidak berlaku. Jadi sebab itulah pimpinan-pimpinan Islam, tak kira parti politik ke, ataupun NGO ke, gerakan Islam ke, sebagainya, mesti melihat sesuatu perkara itu berlaku dengan kacamata yang betul. Iaitu kacamata yang ada di dalamnya kaedah Quran, kaedah hadis, sunnah, dan juga ada kaedah-kaedah berdasarkan kepada sirah dan sejarah serta kronologi apa yang berlaku pada hari ini. Kita kena faham waqi'. Dia kena ada kaedah syarak dan kena ada kaedah yang menggabungkan dengan waqi', realiti semasa. Kalau tidak, dia akan jadi pecah. Orang Islam akan pecah. Dan memang inilah yang mereka nak. Itu nombor satu.
Nombor dua nak sebut kat sini ialah berkenaan dengan sebenarnya apa yang mereka cuba buat tadi bukan hanya nak memecah belahkan kita, tapi sebenarnya mereka nak mengalihkan tumpuan kita, pandangan kita daripada melihat sesuatu yang utama, yang prinsip, yang benar, yang sepatutnya, kepada melihat sesuatu yang bersifat cabang. Melihat sesuatu yang bersifat ranting-ranting, yang kecil, yang secondary. Contoh. Hari ini kita sibuk memperkatakan tentang sebenarnya peristiwa yang berlaku di Palestin. Apa yang berlaku di Palestin, contohnya, kita lihat Gaza diserang hebat dan sebagainya. Dah 6 bulan, lebih daripada 6 bulan mereka menyerang. Ramai yang mati, lebih daripada 30,000 orang mati dah. Lebih lagi. Begitu juga, lebih kurang 80% bandar Gaza tu dan juga Gaza tu sendiri telah hancur. Hospitalnya dibom, rumah dibom, masjid dibom, sampai peringkat sekolah dibom, semua. Jadi nak sebut kat sini, isu utama ialah umat Islam mesti bersatu untuk membawa kepada kekuatan membantu perjuangan Al-Aqsa. Sebagaimana yang telah ditujukan sekarang ini. Ditunjukkan kepada kita. Tapi hari ini, apabila berlaku peristiwa-peristiwa begini, maka kita akan berpecah pandangan. Kita tak fikir dah Palestin. Kita tak fikir dah Al-Aqsa. Kita akan fikirkan benda yang nama Allah Palestin. Bukan salah. Tak salah, saya kata. Tetapi, kita kena faham bahawa inilah antara perkara mana mereka cuba mengalihkan tumpuan kita, pandangan kita kepada perkara yang penting. Perkara yang besar. Perkara yang hebat kepada suatu perkara yang dia boleh habis dengan apa? Saya minta maaf. Ada berlaku dekat parlimen kita dengar kan. Bila dia cakap begini tentang Islam, bercakap begitu, ahli parlimen kita cakap, terutama daripada bangsa yang bukan Islam ni, dia cakap. Lepas tu bila dah terbukti percakapan ni tak betul dan sebagainya, merosakkan sebagainya, maka saya minta maaf. Jadi sebenarnya perkara itu adalah perkara yang disengaja buat untuk nak membina satu tumpuan kita kepada isu-isu yang ditimbulkan. Dia bukan isu yang asasi. Bukan perkara yang asasi. Bukan masalah yang asasi. Masalah yang sebenar. Tapi masalah itu adalah masalah yang dia timbulkan. Jadi kita pula terikut-ikut, terbawa-bawa. Sehingga daripada kepimpinan nombor 1 negara sampai kepimpinan bawah, semua cerita pasal tu. Tak salah cerita pasal tu. Tapi kita tak cerita dah pasal yang asasi tadi. Yang asasi tadi. Contohnya, orang duk cerita pasal rasuah. Contohlah, cerita pasal rasuah. Cerita pasal SPRM, kan, tangkap, kan, dakwa, kan, orang-orang Melayu ni, orang Islam ni yang terlibat dengan rasuah. Sebenarnya, isu rasuah ni bukanlah isu paling besar. Bukan isu paling besar. Walaupun itu besar, tapi bukan yang paling besar. Sebenarnya, dari sudut kepimpinan negara, yang paling besar bukan rasuah. Sebab rasuah tu masih lagi dia dengan Allah. Kan? Katalah si pemimpin A mengambil rasuah daripada toke. Kan? Tapi, itu masih lagi dia dengan Allah. Tapi yang lebih besar, sebenarnya, isu yang lebih besar kepada kepimpinan negara bukan rasuah. Ialah isu pengkhianatan kepada negara. Itu lebih besar. Tapi isu pengkhianatan itu ditutup dengan rasuah. Ditutup dengan telur tak cukup. Beras tak cukup. Betul, itu semuanya penting, bukan tak penting. Tetapi pengkhianatan negara tertinggal. Tak ada orang cerita. Mana satu pemimpin yang mengkhianat. Jadi pemimpin yang mengkhianat ni nombor 1 ialah pemimpin yang mengutamakan musuh kepada negara daripada Allah. Itu pengkhianat. Dia menjadi ejen kepada musuh. Bukan saja ejen kepada musuh. Dia menjadi pendokong kepada agenda-agenda musuh negara. Musuh orang Islam. Musuh ummah. Itu pengkhianat. Itu pengkhianat. Jadi, dia cerita pasal rasuah, dia cerita pasal kemiskinan, dia cerita pasal ayam tak ada, beras tak ada, sebagainya. Betul, benda tu kena cerita, kena bincang. Tetapi dia terlupa perkara yang utama, yang asasi sebenarnya ialah
pengkhianat kepada negara. Pemimpin yang mengkhianat negara. Ini sebenarnya yang paling besar. Kalau dia ambil rasuah, ya betul salah, kena tangkap, SPRM kena dakwa. Tapi itu dia, individu dia dengan projek tu. Ya terlibat duit, tapi ni pengkhianat ni boleh menyebabkan kedaulatan negara. Boleh menyebabkan kedaulatan negara. Boleh menyebabkan masalah keselamatan negara. Boleh menyebabkan masalah keharmonian negara. Banyak lagi lah yang besar-besar. Jadi sebab tu kita lihat salah satu strategi mereka ialah mereka mahu supaya kita berfikir benda yang dia timbulkan. Stokin, timbulkan isu ayam tak ada, telur kurang. Nampak macam isu-isu macam besar kan. Rasuah penting untuk kita tangani. Tetapi yang paling penting bukan sekadar rasuah, pemimpin yang mengkhianat. Jadi sebab tu hari ni, siapa pemimpin yang khianat? Itu yang patut kita tengok. Itu yang patut kita tengok. Contohnya kan. Jadi mengkhianat ni macam-macam lah. Termasuklah pengkhianatan dari sudut agama, pengkhianatan dari sudut negara, pengkhianatan dari sudut bangsa, pengkhianatan dari sudut kita kata rakyat. Mengkhianat semua. Yang kita dengar pada hari ini, contoh ialah bagaimana salah satunya yang kita perhatikan ya IHR. Bagaimana IHR yang akan diluluskan ataupun akan diperbincangkan, diputuskan pada bulan Mei tahun ini. Jadi IHR ni dia dah ubah dah perkataan dia. Supaya kita ni nampak macam okey. Sebenarnya lebih hebat, lebih teruk, lebih mengongkong. Jadi IHR ni dia akan jadikan yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri Kabinet, MKN, Keselamatan Negara dan sebagainya, semua tu duduk di bawah tapak kaki WHO. Di bawah tapak kaki mereka yang ada kepentingan antarabangsa dunia, kepentingan mereka sendiri. Arti kata lain, mulkan jabariyah, kepentingan kerajaan yang diktator yang bersifat alami, globalis. Jadi perkara inilah perkara yang perlu kita faham. Jadi sebab tu pada petang ini saya nak mengajak diri kita semua untuk kita sama-sama melihat sesuatu perkara itu dengan kacamata yang lebih besar, lebih luas, makro kan, dan juga mikro. Jadi isu stokin ada nama Allah ni kan, dia boleh habis dengan saya minta maaf. Dia boleh habis dengan okey kamu kena hukum, kena bayar denda, kena hukum. Katakanlah kena hukum bayar denda, katakanlah bayar denda 1 juta. Kena bayar denda, habis hilang. Tapi kita, tumpuan kita, hati kita, fokus kita telah berubah daripada benda yang asas kepada benda yang cabang-cabang, ranting-ranting. Ataupun daripada kita bersatu kepada kita berpecah. Jadi inilah perkara yang perlu kita gangguan dah mula ada dah, insya-Allah. Baik. Jadi sebab itulah kita lihat di sini kita perlu berhati-hati dengan perkara. Saya menyeru kepada semua pemimpin negara lah dan juga kepada semua kita. Okey, jadi bagaimana kita perlu buat? Okey, solusi kan. Jadi yang pertama sekali kita kena sedar. Kita kena faham bahawa sasaran serangan sama ada peringkat antarabangsa atau peringkat lokal, sasaran serangannya adalah Islam. Mereka menyerang Islam. Mereka sedang berperang dengan Islam. Jadi sebenarnya mereka serang kita. Itu nombor satu. Jadi sebenarnya hakikat mulkan jabariyah ni ialah mereka nak menghancurkan Islam. Dan kemudian di situlah kita kena, bila kita faham yang itu, maka kita fahamlah dekat situ ada al-haq dan batil. Yang ada al-haq inilah Allah, Islam tadi, dengan al-batil, sesat. Baik. Itu nombor satu. Nombor dua, bila kita kata bahawa kita dalam suasana diserang, maka maknanya kita ada musuh. Nombor dua, kita kena kenal siapa musuh. Kita kenal siapa musuh. Allah bagi hint kat kita. Siapa musuh yang paling ketat sekali dengan orang Islam? Yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu wal ladzina asyraku.
kamu pasti jumpa orang yang paling dahsyat sekali musuh pada orang Islam itu beriman tadi itu ialah ahli Yahud, Zionis, dan juga musuhnya ialah siapa dia? Orang yang mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Jadi, dua jenis manusia ni, ialah dua jenis manusia ni yang dan sekutunya tu, itulah musuh. Kita kena faham. Jadi, musuh kita bukan kekimat. Walaupun kekimat beli token yang menghina Allah tadi. Musuh kita kan, bukan orang Cina. Bukan. Orang Cina antara orang yang bagus, menyumbang banyak kat negara kita ekonomi, tapi mereka ni perlu didakwah. Perlu didakwah supaya mereka masuk Islam. Kena ramai orang macam Ridwanti, kena ramai orang macam Firdaus Wong. Orang yang masuk Islam ni, orang Cina masuk Islam. Perlu ramai. Musuh kita bukan orang Cina. Mereka tu jiran kita sebagainya. Jadi musuh kita bukan kekimat. Tapi musuh kita siapa? Allah gambarkan dalam Al-Quran tadi, musuh tu adalah mereka yang memimpin dunia dan memimpin negara kita yang mengkhianat kepada Islam, mengkhianat kepada ummah, mengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Itu ni musuh kita. Siapa pengkhianat? Ini yang perlu kita dedahkan. Ini yang perlu kita kenal. Yang perlu kenal siapa musuh. Jadi kalau tidak, kita akan sangka orang ni musuh, banyak musuh. Macam sekarang, orang politik, musuh dia siapa? Orang PN, musuhnya PH. Ataupun perpaduan. Orang kajian perpaduan, musuhnya ialah orang PH, PN contohnya. Jadi nampak musuh itu. Padahal itu musuh politik. Musuh politik. Dia bukan musuh. Hakikat musuh yang sebenar. Jadi apabila kita memahami akan hakikat musuh yang sebenar, maka di situlah kita boleh bersatu. Kita boleh bersatu. Musuh kita apa? Bukan musuh kita orang Cina, bangsa Cina. Bukan. Siapa yang kata musuh kita bangsa Cina? Maka dia sebenarnya tak faham. Tak kenal. Orang Cina yang Islam ramai. Orang Cina yang bertakwa ramai. Orang Cina yang solat khusyuk ramai. Kita ingat orang Melayu je ke Islam. Orang Cina menerima Islam lebih lama, lebih awal daripada orang Melayu terima Islam. Contoh. Jadi musuh kita bukan Cina. Musuh kita bukan India. Cina, India ni ialah bangsa yang perlu kepada dakwah. Kita kena mendekati mereka. Kita kena berdakwah pada mereka. Kita kena bimbing mereka. Kenalkan Allah pada mereka. Kenalkan Islam yang sebenar pada mereka. Jadi, bila timbul nak boykot ni, kita kena faham. Yang kita boykot tu bukannya sekadar kita boykot aja, tapi kita kena kenal siapa sebenarnya kita kena boykot ni. Musuh ni. Musuh yang sebenar yang kita kena boykot. Sebab tu hari ni kita tak kenal musuh. Masalah kita tak kenal musuh. Sebab itulah salah satu strategi yang digunakan oleh Dajjal ialah dia merahsiakan kepimpinan dia ataupun penggerak utama dia dirahsiakan. Seperti secret society, Freemason, Illuminati, kan? Committee 300, Trilateral Trilateral Commission dan sebagainya lah, banyak lagi. Semua itu kita tahu ke siapa dia. Kita kenal lah. Kita nampak Netanyahu. Ingat Netanyahu tu ke yang dia ke yang Zionis? Bukan dia Zionis. Zionis ada lagi lain. Belakang dia tu siapa kan? Jadi sebab tu setelah kita memahami bahawa kita sedang diserang, maka kita kena faham siapa yang menyerang kita, hakikatnya. Itu jangan syariat aja. Syariatnya yang nampak Netanyahu, yang nampak kemat, yang nampaknya orang Cina, yang nampaknya orang DAP kan. Tak, di belakang ni siapa? Di belakang ni siapa? Jadi sebab tu kita nak kena faham syariat, tahrikat dan hakikat. Ini pun dalam konteks musuh, kita kena faham hakikat musuh siapa. Bila kita kenal musuh dan kita faham musuh tadi, maka pada masa itu barulah kita boleh bergerak secara bersama-sama, bersatu. Bersatu. Jadi ini antara benda yang penting. Okey, setelah kita kenal musuh, barulah kita boleh merancang macam mana nak melawan musuh tersebut. Melawan musuh tersebut. Siapa musuh tadi? Kita nak lawan macam mana? Baru kita tahu. Mereka menggunakan senjata apa? Senjata pertama, senjata kedua, senjata ketiga kan. Senjata untuk kebangkitan ni, tajdid ni, apa senjata mereka? Perpecahan. Itu nombor satu. Senjata yang mereka guna ialah perpecahan.
Dia tak marah kita sembahyang. Pergilah sembahyang. Dia tak marah. Pergi umrah. Pergilah umrah. Dia tak marah kita pergi haji. Pergilah haji. Dia tak marah kita puasa. Puasalah. Dia tak marah. Tapi dia marah bila kita bersatu padu. Pergi umrah. Pergi umrah. Tapi berpecah. Saya tanya tuan-tuan. Ketika wukuf di Arafah. Ataupun ketika bermalam di Mina, di Muzdalifah. Ketika dia kemah tu. Sembahyang di kemah. Satu kemah sembahyang. Banyak jamaah. Ni jamaah, ni jamaah, ni jamaah. Padahal satu kemah. Jamaah. Imam banyak. Jadi pergi haji tak apa. Tapi kamu, kan, saya orang PAS. Saya orang UMNO. Saya orang PKR. Itu bahagian politik. Bahagian bangsa pula, saya Bugis. Saya Jawa. Saya orang Cina mualaf. Saya orang bahagian ni pula. Jadi maknanya kita dapati dia tak marah kita buat ibadah semua, tapi dia tak mau, dia tak suka bila kita bersatu padu, berlapang dada, bersatu padu, toleransi. Duduk di bawah satu kepimpinan yang bertakwa, itu dia tak mau. Jadi sebab tu kita kena faham. Bila kita tidak kenal siapa musuh, kita serang semua orang, kita pakai marah belaka, maka sebenarnya kita telah dipecah-pecahkan. Jadi dia dah kalah. Sebelum bertanding dah kalah dah. Sebelum malhamah kubra, kita dah kalah dah. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Dan kita jangan ikut. Saya tengok kan Dr. Mazhar Perlis, Dr. Mazhar Mufti Perlis. Dia marah tentang apa yang berlaku ni. Contohnya dalam ucapan, saya tengoklah mungkin viral video tu dulu punyalah agaknya, saya pun tak pasti darah sekarang ke dulu, tapi rasanya dia tak sukalah. Betul lah, isu-isu ni semua betul, memang kita tak sepatutnya suka. Kita kena pastikan benda-benda ni ada hukum, kena hukum lah. Kita ada tuanku Sultan Johor, Sultan Ibrahim menyatakan agung bukan patung. Agung bukan patung, dia kata agung bukan statue. Dan depan Sultan bukan statue untuk rasmi, tak. Agung bukan patung. Agung adalah merupakan yang memimpin agama di Malaysia. Dia menjadi simbol dan dia menjadi lambang penyatuan umat. Jadi dia kena hukum. Orang buat jahat dekat sini dengan sengaja ni kena hukum. Tak apa, kita terimalah dia. Itu peranan Sultan Agung, Sultan Ibrahim. Itu peranan dia. Peranan menteri pula, itu peranan dia. Tapi kita pula, peranan kita, jangan kita pecah belah. Jangan bertindak di luar batasan. Batasan syarak. Batasan undang-undang. Kita tiba-tiba pukul orang sampai mati. Jangan. Itu semua adalah merupakan sesuatu yang akan memecah belahkan kita. Dan ingat, tuan-tuan dan puan, saya sebut tadi. Bukan hanya sekadar stokin ada nama Allah, lepas ni mungkin silap-silap masjid dibakar. Silap-silap surau dibakar. Yang bakar tu nampak macam orang Cina bakar. Nampak macam orang India bakar. Tapi rupanya orang Melayu yang dibakar. Yang bakar yang diupah orang Melayu. Macam yang berlaku dekat di Iraq kan. Dia melagakan antara Syiah dan Sunni. Jadi dalam majlis orang Sunni majlis kahwin, walimatul urus, tiba-tiba datang orang berpakaian seperti Syiah, tembak, bom, bunuh. Jadi bergaduh lah Sunni kan. Nampak padahal yang datang tu CIA. Orang putih, tutup macam nampak orang Syiah. Tapi bukan orang Syiah pun. Jadi kita kena faham dan berhati-hati. Kita kena faham dan berhati-hati, dan kita kena membina satu kekuatan supaya tajdid berlaku. Kebangkitan Islam yang sebenar berlaku. Jadi ini perkara yang kita nak kena rasai. Kita melihat dengan matang, secara matang. Jangan kita melihat ikut arus saja. Ikut arus kita pun habis dah. InsyaAllah itu sebagai inilah sikit-sikit sebanyak noh. Saya nak cakap banyak-banyak, gigi sakit. Gigi sakit ni. Kalau cakap kuat sikit je gigi sakit. Alhamdulillah tadi dah ditampal, tapi rasa ada tempat lagi yang berlubang, ini tak tampal, ini tampal lagi lah, insya-Allah. Jadi ini sebahagian daripada banyak dosa, Allah nak hapuskan dosa. Mudah-mudahan Allah terimalah. Baik, jadi itu yang saya nak sebut daripada petang ini sebagai satu untuk kita fikirkan. Siapa yang baru lambat, tolong dengar daripada awal lah.
Tengah-tengah daripada awal, sebab saya bermula dengan bagaimana jalan menuju kepada tabiat, jalan menuju kepada tajdid di akhir zaman adalah merupakan tabiatnya bukanlah kita dibagi permaidani dilempar dengan merah ke kapet merah ke kapet kuning ke apa ke, tapi kita akan berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan fitnah yang terasa berat, jiwa kita terasa berat. Fitnah tu berbagai-bagai lah, kita akan diuji, diserang, ada yang serang fizikal, ada yang diserang secara spiritual, secara mental dan sebagainya. Dan kemudian selepas tu kita akan berada dalam keadaan yang cuba dipecah-pecahkan. Dipecahnya sekarang lah, cuba dipecah-pecahkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tidak termakan dengan tipu daya perancangan musuh. Insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak bagi mereka yang ada, mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan untuk memahami, jangan sampai kita buat sesuatu yang tidak membina kekuatan Islam, insya-Allah. Jadi sebagai pengumuman lah bagi mereka yang ada di sekitar Melaka ataupun di sekitarnya lah yang datang, ataupun sahabat-sahabat yang ada boleh datang, insya-Allah. Hari Sabtu ni kita cadang nak buat satu program, dan insya-Allah kita akan cuba buat qiyamul lail pada malamnya Sabtu di Rimbunan Kasih lah. Jadi siapa yang ada kelapangan dijemputlah. Kita akan buat satu penyampaian sikit, dan kemudian kita akan buat malam tu akan buat ruqyah dan ruqyah jama'i. Kita akan baca sama-sama ayat Quran, dan kita akan buat qiyamul lail malamnya lah, insya-Allah. Kemudian itulah sikit sebanyak, siapa yang dekatan boleh join sekali lah, insya-Allah. Cuma siapa yang nak join tu kalau boleh beritahu lah kepada jawatankuasa supaya kita dah tahu untuk penyiapan persediaan makanan atau berapa bilangan, tak nak terlebih, tak nak terkurang, insya-Allah. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Insya-Allah kalau ada kesempatan malamnya ada meeting, tak boleh kalau ada peluang lah, mungkin kita boleh jumpa lagi, insya-Allah, pada masa-masa akan datang. Tolong doakanlah kepada semua supaya kita boleh ikhlas, boleh istiqamah dengan dalam dari jalan atas jalan perjuangan tajdid, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk terus istiqamah. Saya cuma nak sebut sini, serangan itu terus semakin besar, semakin kuat, dan kita pun tidak mampu melaksanakan apa saja amalan tadi melainkan dengan rahmat Allah. So sentiasalah minta pada rahmat Allah, barakah Allah, hidayah Allah, taufik Allah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa askillahumma rabitataha wa alimuddaha wa ahliha subulaha wa mla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syara suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amithana syahati fi sabili. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah doakanlah, insya-Allah kami ada meeting sikit lagi supaya semuanya baik belaka, dan mudah-mudahan kita dapat kekuatan daripada Allah, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.